Saudara, bersama saya menyaksikan gerhana matahari sekarang ini ialah Dr. Muhammad Noor Dalimin dari Universiti Malaysia Sabah, dan beliau memanglah mempunyai latar belakang pendidikan dalam bidang astronomi. Assalamualaikum Doktor. Dan saya kira Doktor juga sudah menyaksikan gerhana sekarang ini sejak pukul 11 tadi. Ya. Dan sementara itu, saudara, sebelum kita melihat perkembangan dari masa ke semasa, mungkin Doktor boleh membuat ulasan juga nanti untuk tontonan penonton kita, Doktor. Dan kita lihat dulu bagaimana agaknya perkembangan matahari sekarang, bagaimana juru kamera kita lihat kedudukan gerhana sekarang ini. Saya kira ini dia. Ini kedudukan dia, Dokter, ya. Sekarang ini. Agaknya berapa peratus sudah kedudukan gerhana ini? Saya kira kalau kita anggaran, mungkin kita sudah mencapai 80% pada saat ini. Ya. Dan sebenarnya sentuhan pertama seperti saudara sebutkan tadi, kita bermula pada pukul 11.03 tadi di Kudat ini, dan sekarang kita sudah mendekati sentuhan kedua 12.44 di mana kita akan melalui gerhana penuh. Dan saya kira untuk kita yang berada di Kudat pada saat ini, suhu sudah mulai sejuk juga. Sudah mulai sejuk. Tidak seperti awal-awal tadi. Dan walaupun awan dah mula berkurang lah. Jadi kita akan ikuti perkembangan dari masa ke semasa, Doktor, dan sentuhan kedua dijangka 12.44. Agaknya dari apa yang berlaku sekarang ini, Doktor, memang tepat agaknya. Tepat. Nampaknya semua yang berlaku sejauh ini mengikut apa yang diramalkan. Dan kedudukan Kudat yang ke utara daripada garis tengah gerhana ini tidak dapat menerima sepenuhnya 2 minit 13 saat, lebih kurang daripada itu. Bagaimanapun lokasi Kudat adalah strategik, dan nampaknya ramai masyarakat yang bersama-sama kita pada tengah ini. Dan bagaimana agaknya di lokasi sebelah sana ada rakan sudah bersedia agaknya, Doris. Silakan, Doris. Terima kasih, Saad. Dalam suasana begini, kami ingin memberi sedikit penerangan reaksi hidupan haiwan ketika gerhana penuh ini sedang berlaku di ketika ini. Dan untuk memberi penerangan yang lebih lanjut lagi mengenai reaksi hidupan haiwan semasa gerhana ini berlaku, bersama saya ialah Profesor Madya Dr. Mariyati Muhammad, Ketua Unit Biologi Tropika dan Pemeliharaan Universiti Malaysia Sabah. Selamat datang, Doktor, dan terima kasih kerana bersama kami. Bolehkah Doktor terangkan yang lebih lanjut lagi mengenai reaksi burung-burung ataupun hidupan haiwan yang lain semasa gerhana ini berlaku? Terima kasih, Doris. Saya rasa semasa gerhana penuh, biasanya orang memperkatakan bahawa burung dan sebagainya itu akan bertindak ganjil dan akan takut. Tetapi sebenarnya melebihi dari itulah. Ya. Saya rasa lebih baik juga kalau saya terangkan sedikit latar belakang tentang kelakuan burung dan juga haiwan lain. Jadi sebenarnya haiwan memiliki naluri ataupun insting yang banyak dikawal oleh biological clock ataupun kita panggil jam hayat lah. Ya. Dan jam hayat ini dipengaruhi oleh deria dia. Dia penglihatan dia, pendengaran dia, rasa dia. Jadi kebanyakan burung, terutama burung, kerana dia aktif, dia boleh mengeluarkan bunyi, maka kita jelas lihat kalau ada sebarang perubahan berlaku. Jadi memang logiknya kalau misalkan burung itu selalunya keluar di waktu pagi dan balik ke sarang di waktu petang, iaitu bila matahari sudah mula turun dan keadaan gelap dan suhu turun. Jadi bila tiba-tiba dalam perasaan dia itu masih lama lagi untuk gelap. Okey, Doktor. Terima kasih. Nanti kita kembali lagi bersama Doktor. Sementara ini kita kembali kepada Saad untuk laporan seterusnya. Silakan, Saad. Terima kasih, Doris. Terima kasih juga Doktor bersama Doris di sana. Dan saudara, dalam kesibukan semalam dan hari ini, kami sempat juga menghubungi salah seorang saintis yang terkenal dalam bidang astronomi ini, yaitu Profesor John F. Hansen dari Department of Space and Climate Physics
United Kingdom semalam, dan Profesor John H. Parkinson berada di satu tempat di kampung Pantai Indrasen, dan tempat ini menjadi rahsia kepada Dr. John H. Parkinson, dan katanya tidak seorang pun mengetahui di mana dia berada sekarang ini sehingga pukul 1 tengah hari ini. Tetapi kru kami bernasib baik kerana beliau membenarkan berada di tempat berkenaan untuk merakam temu bual beliau dalam penjelasan beliau mengenai gerhana ini. Kita ikuti penjelasan Dr. Profesor H. Parkinson. Set up on the centre line, we've tested all our equipment, we had a rehearsal when we tested all of the equipment, made sure everything was working, and my team and I are all ready to go. We're going to be observing away from most people where we can get some peace and quiet, and so that we can actually concentrate on our observations, and all being well, we'll be timing and measuring various things. We'll have people observing the wildlife, we'll have people watching for birds going home to roost as it gets dark, we'll have people monitoring the insect life as all the nighttime chorus starts up just after 12:30. That will start to get going, and then the whole eclipse will happen, and then I guarantee you we will have darkness, and then my team and I will have a great celebration. Just after midday we're going to see the sun disappear, and midday will be turned into midnight, and the bright sun will disappear, and you'll see the corona come out, all being well if there aren't any clouds around, and you'll see huge streamers coming out from the corona of the sun. It's an absolutely magnificent sight. And here there'll be complete darkness over the land at second contact as the moon completely covers the sun. And then as your eyes get adapted to the dark, then you'll see the corona, this pearly white light growing before your eyes as your eyes get adapted to the dark, and then 2 minutes later at third contact the sun will pop out from behind the moon, daylight will return, and then the moon will gradually move off the sun and daylight will be restored fully. Ya, itu dia saudara Profesor John H. Parkinson. Ini doktor, tadi saya katakan bahawa Profesor John H. Parkinson ini dia rahsiakan tempat dia di Pantai Indrasen tu. Mungkin ada keistimewaan dia bagi dari segi pandangan sains. Pertama sekali dia mencari tempat yang tak ramai orang datang. Kerana ada beberapa pengukuran dan rakaman yang perlu dilakukan. Dan dalam pertemuan saya dengan beliau 2 hari lalu di Kota Kinabalu, dia kata dalam 5 kali pemerhatian dia memang dia mencari lokasi demikian. Tapi lebih penting dari itu ialah lokasi di mana dia berada itu adalah tempat yang mendapat gerhana matahari penuh maksimum 2 minit 14 saat. Jadi lokasi dia adalah 6 darjat 47 minit utara, 116 darjat 38 minit timur. Sedangkan kita berada di Kudat yang agak ke utara sedikit daripada lokasi tersebut. Itu dia sebabnya tu. Itu yang dia sebab tu. Tapi saya rasa doktor, sekarang suhu sudah kira rasa sejuk Dah rasa sejuk. Dan keadaan gerhana pun macam itu bentuknya sekarang ini. Dan suhu sudah banyak berubah, saya rasa sejuk sekarang. Berubah. Ya. Dan selain daripada itu, saudara, sehubungan dengan gerhana ini, kita mempunyai perbezaan sedikit doktor ya dari Metunggung dan Kudat ini. Dan bagaimana kalau kita ikuti keadaan di Metunggung di sana bersama rakan tugas saya Parini untuk mengikuti laporan ringkas di sana ke Metunggung. Halo Parini. Barangkali Parini sudah bersedia. Ya. Kita ikuti macam mana keadaan di Metunggung, cuaca, suhunya. Ya, Parini, halo Parini. Parini boleh mendengar saya agaknya? Malam saja lah ini doktor, Metunggung agak jauh juga. Ya. Dan di Metunggung adalah menjadi tumpuan juga, terutama di Pantai Indrasen. Parini belum dapat mendengar kita barangkali. Halo Parini. Siapa? Sekarang ini nampaknya berapa peratus ni doktor keadaan? Saya kira sudah mendekati 90%. 90% sekarang sudah kita berada dalam 12.5 12.5 ya. Dalam 14 menit, betul. Bagaimana kedudukan dalam 14 minit akan datang ini? Kalau kita lihat kedudukan sekarang. Dia akan beransur-ansur
menipis matahari di belakang bulan tu. Dan ada beberapa perkara yang menarik yang kita akan perhatikan bila matahari mula dilitupi oleh bulan tadi. Salah satu ialah Manik Valley. Siapa yang baca dalam surat khabar pun ada ceritakan. Manik Valley ni menunjukkan permukaan bulan yang tidak begitu rata dan memberikan satu suasana yang unik kerana seolah matahari mencuri di sebalik bulan sinarannya. Kalau kita nampak begitu selalu ni, kalau kita tidak tahu macam mana kedudukan sebenar prosesnya matahari, bulan tu, doktor, kita nampak seolah-olah macam bulan sabit Bulan sabit betul. Yang gelap tu bulan. Yang gelap tu bulan. Dan ialah dalam sentuhan yang kedua ni, ini sudah mendekati sentuhan kedua. Betul. Saya difahamkan juga apabila sentuhan kedua itu akan sampai ke sentuhan ketiga, dia akan nampak corona. Corona sebelum bermula sentuhan kedua tu, kita sudah mula kelihatan corona. Dan sekeliling horizon ataupun ufuk tu nampak terang, tapi tempat kita berada nampak agak gelap. Jadi memberikan kita suasana seperti waktu malam terang bulan. Ini dia terang penuhnya. Tapi saya kira Parini sudah bersedia barangkali di sana. Saya hubungi Parini sekali. Halo Parini. Halo Parini di Matunggung, belum dapat dihubungi lagi Parini. Dan inilah kedudukan bulan, matahari, dan agaknya dalam beberapa minit lagi kita akan mengalami gelap. Dan sehubungan dengan gerhana ini, saudara, beberapa aktiviti di Kudapan diadakan. Antaranya ialah seminar sehari gerhana matahari mengenai astronomi, dan beberapa juga kertas kerja dibentangkan semalam. Sambutan seminar ini amat menggelakkan, dijangka 500 tetapi yang hadir 1,000 lebih. Ini satu-satunya kegairahan masyarakat tempatan, khususnya umat Islam di sini untuk mengikuti seminar ini. Ya, saudara, dalam seminar semalam, intipati yang turut dikupas ialah perspektif Islam dalam gerhana ini. Kita bersama Encik Baharudin Zainal dari Fuza. Mereka boleh menjangkakan gerhana itu akan berlaku pada waktu ini dan tarikh ini, tahun ini. Dari segi pandangan Islam pula dari sudut ini macam mana? Walaupun dari segi astronomi moden kita dapat menjangkakan mengenai bila berlaku gerhana. Begitu juga bagi astronomi Islam. Bagaimana kami ahli-ahli astronomi Islam, bagi ahli-ahli takwim telah menjangkakan kenampakan anak bulan, telah menyusun kalender-kalender untuk waktu sembahyang, waktu solat, menyusun kalender-kalender mengenai tarikh. Ini semua menggunakan pengiraan astronomi. Sebenarnya pengiraan astronomi di antara astronomi moden dan Islam sebenarnya adalah sama. Kecuali oleh kerana orang Islam telah memulakan pengiraan ini pada satu jangka masa yang agak lama dulu, pada kurun yang ke-13 ke-12, maka kajian-kajian lanjut tidak dibuat secara berterusan, menyebabkan terdapat sebahagian daripada jadual-jadual pergerakan bulan dan matahari agak mengalami selisih sedikit. Walau bagaimanapun, bagi ahli-ahli astronomi Islam ataupun ahli-ahli falak yang hendak membuat takwim, kita boleh menggunakan formula-formula atau perhitungan-perhitungan astronomi moden, kerana ia tidak menjadi satu kesalahan, malah ia banyak membantu bagi ahli-ahli takwim Islam. Kalau kita lihat pendidikan sekolah gerhana ini ada beberapa jenis seperti analus dan sebagainya. Dari Islam, pandangan Islam pula, apa jenis-jenis gerhana yang termaktub? Sebenarnya jenis-jenis gerhana dalam astronomi moden, gerhana dibahagikan kepada 3, iaitu gerhana penuh atau total, seperti mana yang akan berlaku di Kudat pada hari ini pada 24 Oktober. Satu lagi ialah gerhana sebahagian, iaitu bagi orang yang berada jauh dari laluan tengah bulan dan matahari. Satu lagi adalah gerhana cincin. Gerhana cincin terjadi apabila bulan berada jauh dari bumi. Maka ketika gerhana penuh, bulatan matahari boleh dilihat di sekeliling bulan. Jadi ini dinamakan gerhana annular. Bagi Islam, mungkin hanya istilah sahaja yang berbeza.
Tapi fenomena itu adalah sama berlaku. Begitu dah dia saudara, dan nampaknya keadaan pun sudah semakin berubah. Dan ini doktor nampaknya boleh nampak berubah sekarang ni ya. Berubah, terasa. Ya, cuba kita tengok macam mana kedudukan gerhana sekarang ini. Sebelum kita pergi ke bahan seterusnya, kita tengok macam mana kedudukan berapa peratus. Ini dia doktor. Ya, saya rasa pun memang sudah seram sedikit sejuk kan doktor. Ya. Lebih dari 90%. Lebih daripada 90%. Dan sebenarnya kita patut sudah mulai melihat bila dilitupi sepenuhnya, kita patutnya sudah boleh melihat bintang-bintang dan juga planet-planet yang lain di langit. Tapi sayangnya pada hari ini kita ada mendung sedikit dan mungkin bagaimanapun saya tengok gerhananya nampak jelaslah pada peminat kita pada hari ini. Tapi saya juga diingatkan janganlah melihat secara langsung kepada gerhana ini. Saya kira lihat di kaca TV ni yang boleh tepat lah. Selamat lagi. Selamat ya. Ya, ini di Kudat yang kita nampak ni doktor ya. Di mungkin di Matunggung berbeza sedikit. Di Matunggung berbeza sedikit. Ya, dalam 1 minit ya. Bagaimana agaknya keadaan kalau kita bandingkan di Kota Kinabalu sekarang ini? Macam mana? Boleh doktor bayangkan agaknya? Kota Kinabalu sebenarnya dia tidak mendapat sepenuhnya. Dia dapat 98%. Dan mungkin para penonton televisyen di Kuala Lumpur dia dapat sekitar 65%. 65%. Jadi itulah yang menyebabkan ramai para pengunjung datang ke kawasan Kudat Matunggung ini. Kerana jelas di sini kita dapat 100%. 100%. Ya. Ini satu yang unik. Ya, sementara kita menunggu gerhana ini ataupun sentuhan kedua ini berlaku sepenuhnya, doktor ya. Kita ikuti dulu bagaimana perkembangan di lokasi kami yang kedua bersama Doris. Silakan Doris. Okey, terima kasih Saad. Doktor, kita teruskan penerangan yang tergantung tadi. So teruskan penerangan mengenai haiwan tadi. Terima kasih Doris. Ya, saya ada menyebut tadi apabila burung itu merasakan belum tiba masanya untuk dia pulang ke sarang, tetapi keadaannya sudah memaksa dia pulang ke sarang kerana gelap dan suhu pun telah mula menurun. Jadi dia akan kebingungan, confused. Dan bila dia confused, dia akan memberi reaksi terbang dengan tiba-tiba. Dan bila terbang dengan tiba-tiba, itu yang kita nampak seolah-olah macam dia takut, dia terkejut. Dan secara amnya begitu juga pada haiwan lain. Jadi misal kalau kita lihat katak, terutama katak yang nokturnal, iaitu aktif di waktu malam, itu bila sahaja tiba gelap keadaan yang demikian, dia akan mulakan bunyi dan mula mencari makan dan sebagainya. Jadi terjadi semacam confusion lah di sini. Ya. Saya rasa mungkin yang menjadi lebih ketara di sini adalah haiwan-haiwan yang lebih kecil. Jadi macam serangga dan juga arthropoda lain, itu memang keadaan iklimnya sangat mempengaruhi ya. Jadi apabila dia dingin dan juga tidak ada cahaya, itu kelakuannya akan berubah. Misalkan contoh yang boleh diberikan di sini adalah lebah. Lebah banyak keluar di waktu siang untuk mencari makan. Okey doktor. Okey, buat sementara ini kita kembali lagi. Okey, kembali kepada Saad untuk laporan seterusnya. Okey, terima kasih Doris. Saya nampak macam terang menderang di sana, tapi di sini perbezaannya sudah ketara ya. Dan sebelum itu saya rasa baik kita ikuti dulu apa kata Profesor John Parkinson mengenai pengaruh gerak laku hidupan binatang ini. Jadi kita ikuti penjelasan Profesor John F. Parkinson. As the moon steadily covers the sun and it gets dark, animals will begin to think that it's night time. Birds that generally like to stay pretty quiet in the trees in the heat of the day will decide, oh, the light's going, it's getting cooler, it must be night time. And you'll start to see them flying round and then going back to their favourite tree to tuck their head under their wings and go to sleep. You'll hear dogs barking. Chickens will run back to their favourite roosting spot and they'll settle down for the night. And then you'll start to hear the nighttime chorus of all the insects start. And then as the light comes back after the eclipse, the insects will stop, the birds will wake up,
and go back to flying to their shady trees. You'll hear cockerels crowing and so on. In kampungs like this, I'm sure that some of the local people will start banging gongs to frighten away whatever's eating the sun. And then, after it's all over, everyday life will return and Sabah will go back to its normal way of life. Itu dia penjelasan Profesor John H. Parkinson. Dan agaknya doktor ya, kalau kita bandingkan sekarang ini di Metunggung lagi berbeza jauh daripada sekarang ya. Tidak juga, tapi saya rasa dia akan mengalami yang lebih lama lah. Lebih lama. Second contact. Ya. Suasana sekarang tak banyak beza. Tapi sudah tukar warna agak. Sudah mulai tukar warna dah. Ya. Jadi walau macam mana pun doktor, kita ikuti laporan rakan tugas saya Parini Powiro di Metunggung sekarang ini. Halo Parini. Halo Parini. Ya Parini, begitu jauh suara Parini. Ya, bagaimana agaknya suasana di Metunggung sekarang ini, Parini? Ya, halo Parini, suara Parini tak begitu jelas. Tapi walau macam mana pun kalau tidak ada pemerintah kami akan balik kepada Parini nanti di Metunggung. Ya, terima kasih Parini. Dan bagaimana agaknya gerhana sekarang ini? Kita sama-sama saksikan saudara keadaan kedudukan sekarang ini. Ya doktor, nampaknya sudah semakin tipis. Semakin tipis dan sudah mulai seperti jalur. Dan secara perlahan-lahan kita akan mula melihat manik-manik Bailey yang ditemukan oleh seorang astronom British. Manik-manik Bailey yang menunjukkan permukaan bulan yang tidak rata. Dan ini adalah suasana yang menakjubkan dan saya kira mungkin para penonton tak dapat rasa yang kita rasa di Kudat ini, saya kira. Dan berapa minit angin sudah bertiup. Agaknya dalam beberapa minit saja lagi kita akan merasa kegelapan. Ini saudara penonton, kami tidak menggunakan spotlight sekarang ini, seperti yang kami lakukan beberapa menit lalu. Dan inilah keadaan sebenar di Kudat. Di ini doktor ya, di pekan Tamborongos Kudat ini, di mana kami membuat liputan khas ini. Itu dia kedudukannya doktor. Tadi doktor ada menyentuh mengenai Bailey. Manik-manik Bailey. Bailey Beast. Ya, mungkin merupakan permukaan bulan yang tidak rata lah. Jelas daripada sinaran matahari daripada belakang yang mulai hilang perlahan-lahan. Tapi yang lebih menarik kepada penonton ialah suasana di Kudat pada saat ini macam malam terang bulan. Macam malam terang bulan di tengah hari, terang bulan di tengah hari. Seolah-olah kita berada dalam pukul 12.30 malam. Bulan terang. Betul. Jadi suasananya memang satu pengalaman yang sungguh istimewa. Pertama kali untuk saya. Pertama kali. Begitu juga saya ni doktor. Inilah pertama kali dan kita akan mengalami keadaan sedemikian 47 tahun lagi. 47 tahun lagi. Itu generasi baru sekarang. Kecuali kita pergi tempat yang ada gerhana itulah seperti Profesor H. Parkinson. Di Rusia. Tahun 1997. Dan sekarang ini doktor dia sudah akan hilang terus. Hilang terus. Dia dari second contact Second contact. 12:44, 12:44 kita ada second contact. Dan kalau kita melihat jam pun sampai tepat. Betul. Dan suasana mulai gelap, sungguh gelap dan unik. Saudara, apa yang saudara saksikan ialah sentuhan kedua. Akan nampak habis sekarang gelap dan tepat 12:44 sentuhan kedua dan kami mengalami gelap seolah-olah tengah malam sekarang ini. Saudara penonton mungkin dapat mendengar keluhan penonton di sini. Kita dalam seolah-olah tengah malam sekarang ini. Sayu rasanya doktor ya. Dan mungkin doktor nak kata sesuatu mengenai ini. Dan ini kita boleh lihat terus. Kita boleh lihat dan betul-betul seperti yang dinyatakan tadi. Kamera kita, cuba kita fokus ke atas sekarang ini. Bagaimana keadaan sebenar?
barangkali dapat kita berikan pandangan terus gerhana matahari sekarang ini. Itu sentuhan kedua. Sentuhan kedua. Dan kita nampak ufuk terang tepi seluruh bandar Kudat ini malam Duduk kamera kita, elok kita fokus ke atas sekarang ini. Kita tengok ini 100% terus di Kudat. Inilah suasana awan pun dan alhamdulillah awan pun sangat tipis, walaupun ada tapi tipis di Kudat ini. Dan ini dia doktor. Ini dia, ya betul. Ini dia. Kita sudah melihat sini dan yang kita tunggu ialah satu cincin ya. Satu cincin seperti permata berlian di hujung dia. Satu titik yang bersinar sudah mulai akan berlaku pada bila masa. Jadi di sentuhan ketiga. Sekarang ini sentuhan kedua. Sentuhan kedua sedang berlaku, betul darkness. Dan perlahan-lahan kita akan mula melihat sentuhan ketiga, yaitu bila matahari sudah mula muncul ke Jadi dia akan lari kembali seperti sentuhan kedua tadi. Terbalik. Kita mengalami 1 minit lebih saja. 1 minit lebih, ya, betul. Inilah kedudukan sekarang. Sekarang mulai cerah. Terang kembali dan ini dia. Ini yang saya katakan cincin berlian. Ini begitu cantik dan sungguh menakjubkan dan suasana terang kembali dan begitulah tadi sentuhan kedua dah pun ini sentuhan ketiga dan siang memberikan satu sinaran yang bergelapan seperti kita ada pada berlian tadi. Dan sekarang kita kembali kepada matahari keluar ketiga keluar perlahan-lahan. Dan corona tadi warna kuning kekuningan tu sedang kita nampak di belakang tu tadi. Dan kalau tak silap saya pernah bertanya Dr. Profesor John F. Cancer. Dia kata bukan salah seorang pengkaji dari planetarium ni doktor. Dia kata corona ini suhunya lebih tinggi daripada matahari. Lebih tinggi ya. Betul. Dan ini seperti penyelidik seperti Profesor John H. Parkinson daripada Mulat Space Science Laboratory University College London ni, dia mengkaji berapa lamakah antara sentuhan kedua dengan sentuhan ketiga tadi. Dan dia mengukur saiz matahari daripada uji kaji dia tadi. Dan tentu sekali dia sangat gembira lah pada pendapat saya lah, daripada apa yang kita perhatikan tadi. Nampaknya semua berjalan dengan baik. Dan kalau kita nampak doktor seolah-olah bulan sabit itu dah terbalik ya. Tadi sebelah kiri penonton, sekarang sebelah kanan itu dia. Dan begitulah saudara penonton suasana yang kami alami. Sekarang ini kami tidak menggunakan spotlight. Begitulah kegelapan yang masih ada, seolah-olah subuh ya. Suhu masih sejuk. Dan matahari mula bersinar sekarang ini. Dan apa yang menarik tadi seperti yang Dr. Muhammad Nur katakan adalah cincin itu. Cincin. Seolah-olah bentuk cincin yang menarik tadi. Dan sekarang keadaan akan pulih seperti biasa. Dan agaknya suhu pun akan turut meningkat. Suhu akan turut meningkat perlahan-lahan, dan ini sesuai dengan cuaca di tengah hari ini. Seperti penonton maklum, di Sabah ini sebenarnya kita suasananya 1 jam lebih awal dari di Semenanjung lah. Jadi waktu zuhur dah masuk sebenarnya di sini. Jadi itulah istimewa dia. Dan kita mungkin akan tunggu ni sampai 2.23 nanti lah. 2.23 masih lagi berlarutan lah. Jadi kami ucapkan terima kasih doktor kerana sudi bersama dalam menyaksikan gerhana matahari ini. Dan saudara, ini dia gerhana matahari sudah beralih. Dan memanglah suasana yang menggairahkan, suasana yang mencemaskan kita berlaku tadi. Tapi alhamdulillah
semuanya telah berlalu. Dan begitu juga liputan khas kami ini sampai kepada penghujungnya. Sesuatu yang unik, sesuatu yang ganjil, sesuatu yang canggih barangkali adalah semuanya takdir Allah. Dengan itu, sekian liputan khas kami, Gerhana Matahari di Kudat. Dan insyaAllah kita jumpa lagi dalam rancangan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.